Okay, skrin boleh nampak kan? Okay, hari ni kita hanya buat perbincangan bab 7 lah. Harap kamu dah buat. Jangan tunggu jawapan je lah. Tapi kalau tak buat, boleh salin lah. Salin dah fahamkan. Okay, soalan nombor berapa ni? Okay, nombor 4. Surat 179. Okay, jadi disuruh selesaikan masalah lah. Nak bandingkan dua data. Hitungkan min dan sisian piawai bagi data itu. So, kita ada dua kumpulan. Kita kena cari dua-dua data lah. Min dan juga sisian piawai bagi kedua-duanya. Okay, jadi kotak ni awak kena buat. Daripada 2 jadi tambah lagi 4, jadi 6 lah. Okay, salin balik dia punya masa, kelas dia, kekerapan dia untuk kumpulan A. Cari titik tengah. Cari fx, cari x kuasa 2. Cari fx kuasa 2. Okay, lepas tu awak cari jumlah ini. Awak dah buat kan? So, berapakah jumlah kekerapan dia? Berapa kat sini? Berapa awak dapat? Saya buat je. RM35. Okay, jumlah fx pula. RM2,595. 2,595. 595. Kita jumlah fx kuasa 2 pula. Dah dapat belum? RM214,515. 214 ke? Macam salah je. Cek balik. Cek balik berapa? Okey, berapa EFX kuasa jumlah fx kuasa 2? Nampak kan skrin ni kan? Nombor nampak kan? Kalau tak nampak saya besarkan sikit. Okey. Okey, berapa dapat? Dah dapat belum? 194,555. 500? Tak. 194,515. Okey, itu dah 194,515.
Okay, jadi orang dapat data ni, dah kita cari mean dia. So mean dia berapa? Mean dia jumlah fx bahagikan dengan jumlah kekerapan. So 2595 bahagikan dengan 35. So dapat berapa? Mean Dia dapat 74.1. satu, ada lagi kan? Satu apa? Ada lagi. Saya ambil 140-an je. Jangan ambil satu, ambil kurang-kurangnya 2. Kalau ambil satu salah ke cikgu? Satu bukan, takut jawapan dia nanti dia tak berapa tepat. Oh, Dia, okey. dia akan lari sikit jawapan dia. Okey, faham cikgu. So dapat berapa? 74 point berapa? 14. 14. Okey, so ini jawapan dia untuk mean. Okey, sisihan piawai. Okey, sisihan piawai jumlah fx kuasa 2 perkan dengan jumlah kekerapan tolakkan dengan mean kuasa 2. Kemudian punca kuasa 2. So sepatutnya awak dapat 194,515 bahagi dengan 35 tolakkan dengan, okay, kalau nak tepat kita ambil yang ini. Tapi nak ambil yang ini pun boleh. Okay, punca kuasa 2. Okay, ingat bahagi dulu. Dah dapat jawapan baru tolakkan dengan kuasa 2 ni. Dah dapat jawapan baru punca. Buat satu-satu. So berapa dapat? Ini kalkulator. Dah dapat belum? Dah belum? Lamanya kira. RM60.83. Awak dah punca belum? Itu tak punca lagi kan? 8.264. 8 tu besar sangat tu. Salah tu. Tekan dulu 194,515 bahagikan dengan 35 sama dengan dulu. Lepas tu baru tolakkan dengan 74.14 kuasa 2 sama dengan, lepas tu tekan punca kuasa 2. Negatif 55. Negatif, salah. Tu 94,515 bahagi 35 sama dengan dulu. Kemudian baru tolakkan dengan 74.14. Kuasa 2 ada kuasa 2. Lepas tu barulah punca.
7.79. 7.79. Itu betul. Okey, so awak dapat jawapan dia 7.79. Okey, jadi besar sikit lah sebab kita guna 1/4. Kalau kita besarkan lagi, kita ambil besar sikit dia punya tempat puluhan, kita akan dapat lebih kecil lah jawapan dia. Okey, sebab awak guna 1/4, so kita akan dapat jawapan ini. Okey, so kumpulan A kita dah dapat jawapan dia. Kita tengok yang B pula. Yang bagi kumpulan B. Okey, kita kena buat jadual lagi sekali. Saya besarkan sikit. Okey, saya dah kira siap-siap lah. Titik tengah semua saya dah isikan. Fx saya dah isikan. X-2 dah isi. Ni pun dah isi. Jadi cari je dia punya jumlah. Kira min, kira sisa MPY. Okey, jumlah dia sama tak? Okay. Cikgu, Ya. kalau saya yang 60 tambah saya masa 60 sampai 64 tu kan bagi 5 saya dapat 24.8. Yang mana? Yang titik tengah 62 tu. Aha. Saya dapat 24.8. 24.8 tu mustahil. Dia mesti tengah-tengah antara 60 dengan 64. Dia mesti 60 lebih. 60 tambah 64 sama dengan dulu. Jangan terus bahagi 2. Tambah dulu, dah sama dengan baru bagi 2. Baru jawapan dia betul. Ataupun kalau nak direct terus, letak kurungan 60 tambah 64 bahagi 2. Oh, okey cikgu. Saya dapat dah jawapan dia 62. Okey. Okey, berapa jumlah kekerapan? Sama ke dengan kumpulan A? Sama. Sama. So 35. Okey, jumlah Fx. Berapa dapat? Okey, berapa dapat? Dah tambah? Belum? Lima 2570. 2570. Okey, betul. So yang last sekali Fx kuasa 2. 190 940. 190 940. 940 tu salah tu. 40 belakang tu betul. Yang 9 tu salah. Betul ke 9? Cuba check balik. 190 berapa? Okey, 190. Berapa 40? Berapa kat sini? 6. 6. Okey, 190 640. Okey, cari min. Lepas tu cari sisi hampir Y. Okey, min 2570 bahagi 35. Sisi hampir Y 190 640 bahagi 35 tolak salah. Tolak ini dapat jawapan dulu.
Berapa min dapat? 73.43. 73.43. Saya ambil besar sikit lah sebab kita nak kira dekat sini takut nanti jauh sangat beza dia. So kita ambil 429. Okay, 429. Di sini 73.429 kuasa 2 punca. Okay, kira ni dulu. Dah dapat jawapan dia. Tolakkan dengan ini kuasa 2. Dah dapat jawapan punca kuasa 2. Cikgu, Ya. dapat 55.03. 4.03. Kalau dibundakan 55.04. Awak dah punca kuasa 2 belum? 7.42. Tadi awak tak punca lagi tu Syasha. Okay, kalau dah punca kita dapat 7.42. Okay, ini jawapan dia. Okay, bahagi dulu. Kemudian tolakkan dengan min kuasa 2. Jawapan dia tekan punca. Sama dengan dapatlah jawapan dia. Kalau saya 7.4 18 boleh kan? Kalau ambil 3/40, dia akan jadi 7.419. Sebab pangkal 8 tu 8 kan? Okey. Okay. Sebab Okay, boleh je nak ambil 3/40 boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang soalan nombor 2. Kita kecilkan sikit. Okay, kumpulan manakah yang menunjukkan prestasi yang konsisten? Okay, ni saya dah bagi dah banyak kali dah. Konsisten tu, kita tengok sisihan piawai yang mana. Konsisten maksudnya sisihan piawai dia adalah Yang paling kecil. yang kecil. So sekarang yang mana lebih konsisten? Okay, jadi yang mana menjaga prestasi yang konsisten? Kumpulan A ke kumpulan B? B. Kumpulan B. B. So jawapan dia kumpulan B. Kalau suruh berikan justifikasi sebab apa? nombor dia rendah. Nombor apa? Nombor 7.42 rendah. Apa tu? Sisihan piawai. Okay, kerana sisihan piawainya lebih rendah. Lebih kecil lah, bukan lebih rendah, lebih kecil. Okay, cukup lah itu je. Okay, boleh? Kita pergi soalan seterusnya. Boleh saya pergi seterusnya? Boleh cikgu. Okay, soalan B. Okay, pun sama, dia nak bandingkan dua data, mesin A dengan mesin B. Okay, sama juga kita kena cari min dan juga sisihan piawai. Okay, saya dah buat kotak siap-siap. Saya dah kira siap-siap dia punya titik tengah fx x kuasa 2 dengan fx kuasa 2. Awak cuma cari je jawapan dia. Okay, saya besarkan sikit lah. Okay, untuk A. Okay, untuk A berapakah kekerapan dia? Jumlah kekerapan.
60. 60. Okey, jumlah kekerapan kali dengan titik tengah. Okey, titik tengah nak cari, tambahkan had bawah had atas, kemudian bagi 2, dapatlah titik tengah. Fx kekerapan kali dengan x. X kuasa 2, titik tengah kuasa 2. Fx kuasa 2, kekerapan darabkan dengan x kuasa 2. Okey, berapa jumlah kat sini? 582. 582. Okey, yang ini pula. Okey, berapa dapat? Dah belum? Tak bagi. 6282. 6282. Okey, kita dapat cari min dia. Berapa min dia? Okey, kira berapa? Saya tak nak tunjuk. Awak dapat jawapan, boleh tulis. Berapakah min dia? 9.7. 9.7. Okey, betul. Min dia 9.7. 582 bahagi 60 dapat 9.7. Okey, sisihan piawai. Okey, berapa sisihan piawai dia? Tiga 3.257. Okey, gunakan 2 tepat puluhan jadi 3.6. 3.26. Okey, betul lah 3.26 tu betul. So nak cari dia 6282 bahagi 60 tolakkan dengan min kuasa 2. So jawapan dia nanti punca. So dapatlah 3.26. Okey, kita dah dapat mesin A, kita cari mesin B pula. Okey, mesin B. Okey, frekuensi dia dah ada, kita salin balik. So berapakah jumlah kekerapan dia? 60. Sama dengan sebelah 60. Okey, jumlah Fx. Lima lapan dua. 582. Sama macam mesin A. Okey, Fx kuasa 2. Dah belum? 6264. 6264. Okey, so min dia sama macam mesin A. Cari sisihan piawai dia. Okey, min dia sama sebab jumlah Fx dengan jumlah kekerapan dia sama. So 9.7 juga. So awak cari sisihan piawai dia berapa?
Okey, berapa dapat besian piawai dia? $3.21. 3.21. Okey, dah boleh buat perbandingan. Yang mana dia nak soalan apa? Soalan dia. Yang mana mesin yang lebih tahan lama dan lebih baik. 3.21. Okey, kita tengok mesin A 3.26, mesin B 3.21. Jadi yang manakah lebih baik? Mesin manakah lebih baik? Mesin B. Mesin B, kenapa? Besian piawai rendah Lebih lebih rendah. lebih kecil. Okey, tapi ni dia tak minta justifikasi, so tak tulis pun tak apa. Okey, mesin B. Okey, kalau dia tanya kenapa? Kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okey, kalau yang baik tu yang kecil lah. Okey, selesai. Okey, kita tengok soalan 5 pula. Selesaikan masalah berikut. Ni dah saya boleh pergi seterusnya Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah Ogive Index jisim badan bagi 40 orang pekerja di sebuah kilang. Okey, kita tengok sini 40 pekerja. Bina jadual kekerapan berdasarkan Ogive di sebelah. Okey, jadual kekerapan macam ni lah. Ini maksudnya kelas dia. Apakah kelas dia? Ini kekerapan dia berapa? Ini kekerapan saya dah tunjuk contoh minggu lepas. Okey, kita isi kelas dulu. Okey, kelas ini ni kelas berapa ni? Okey, kalau kita tengok ni semua pada atas ni. Kelas pertama. Kelas pertama ni maksudnya dia daripada apa hingga apa? 15 sampai 19. 15 hingga 19. 19. Okey, ingat ini sepadan dia. So 15 hingga 19. So, jadi yang seterusnya kalau yang ini dengan ini adalah 20 sampai 24. 20 hingga 24. So yang lain ikut pattern ni lah. Boleh ikut je lah. 25 hingga 29. 30 hingga 34. 35 hingga 39. 40 hingga 44. Okey. Kita dah dapat dan sekarang kita nak cek kekerapan dia. So yang ni tak payah kita tengok. Kita tengok yang ini. Ini berapakah bacaan dia ni? Berapakah bacaan yang ni? Okey, kalau tengok jarak sini 5, dia ada 10 kotak bermaksud 2 kotak 1. 1 kotak 0.5. So sekarang ini kotak yang ke-6. Jadi berapa nilai kat sini? Apakah bacaan kat sini? Okey, kalau tak nampak sini boleh tengok buku awak tu. Kotak yang ke-6. Jadi apakah bacaan dekat sini? Tak dapat. Okey, 2 kotak. 2 kotak ini 1. 2 kotak lagi 2. 2 kotak lagi 3. So sini adalah 3. Okey, 3 tolak 0. 3. Yang ini pula berapakah bacaan kat sini? Kita nak tahu kekerapan dia. So titik ini dengan titik ni. So apakah bacaan dekat sini? Maksudnya ini kalau tengok 2 kotak kan daripada atas. Maksudnya daripada bawah ni 8 kotak. So kalau 8 kotak maksudnya kena tambah 4 lah. Jadi berapakah dekat sini?
Kat sini berapa bacaan dia? Berapa? Berapa? 9. Okey, kat sini 9 tapi kat sini tak boleh ada 9 sebab kita nak cari kekerapan dia sebab kat sini ialah kekerapan longgokan. So kita nak cari kekerapan, tolakkan 9 dengan yang kat sini. Kan kita kena cari ni berapa kat sini. So 9 tolak 3 dia akan jadi sini 9 tolak 3 lah. So kita akan dapat 6. Yang ini 3 tolak 0 sebab 3 dengan 0. Okey, kita cari yang ini pula. Okey, yang ini kita tahu kat sini. So berapa bacaan kat sini? Yang ini direct terus. Kita dapat 20. Jadi kat sini 20 tolak dengan 9. Cari jarak 2 titik ni berapa. So berapa kat sini? 11. 11. Okey, kita cari pula yang ini. 34.5 tu titik dia yang ini. So ni pun direct senang. Kita dapat 30. So berapakah dekat sini? 30 tolak dengan 20. Berapa? 10. 10. Okey, yang ini pula. Ni satu kotak. Bukan satu kotak. Kalau tengok sini. Berapa bacaan kat sini? Ini 38. 5, 6. So 38. 38 jadi bacaan dekat sini 38 tolakkan dengan 30. Jadi 8. So last sekali sini direct lah ni. Last sekali yang ini ni bacaannya adalah 40. So jadi 40 tolakkan dengan 38 akan dapat 2. Okay, so kita dah siap jadual kekerapan. Okay, dah? Kita nak buat seterusnya. Anggarkan mean dan variance bagi data tersebut. So kita salin balik ni, kita tambah lagi 4 kotak. Okay, nak kira mean dengan variance, kita kena tambah 4 kotak lagi lah. Okay, ni saya dah kira siap-siap. Titik tengah dia, fx dia, x kuasa 2 dengan fx. Okay, so kita cari dulu dia punya jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan sepatutnya dia akan jadi 40 lah. Okay, sebab kita jumlah kekerapan longgokan tadi yang last kali 40 kan. So sini mesti 40. Okay, jumlah fx dia berapa? Okay, berapa dapat? Satu 180. 1180. Jumlah fx kuasa 2. Okay, dapat berapa? 36510. 36510. Okay, dia suruh cari mean dan juga variance. Jadi berapakah mean dia? $9.5. 9.5. 29 eh? 29.5. Okay, 29.5. So sekarang kita nak cari variance. Okay, variance tak perlu punca kuasa 2. Jadi variance yang ini sajalah.
EFX kuasa 2 bahagi jumlah kekerapan tolakkan dengan min kuasa 2. Tak perlu sisihan piawai. Punca. Punca tu adalah untuk sisihan piawai. So berapa dapat variance dia? Okey, berapa dapat? 6.52. Berapa? 6.52. Tu sisihan piawai kan? Kita nak variance je. Sebab soalan minta min dan variance. Variance tak perlu punca. 42.5. Berapa? 42.5. 42.5. Okey, ini jawapan dia. Sebab dia nak variance. Ingat bukan sisihan piawai. Variance. So itu sahaja. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah histogram. Nyatakan bentuk taburan histogram di atas. Okey, kalau kita tengok yang sebelum ni kita pernah belajar. Okey, histogram kalau bentuk macam ni simetri. Kalau ini seragam, kalau ini bentuk loceng. Yang ini bentuk seragam. Yang ini pencong kanan. Pencong kanan dia sebelah kiri lebih tinggi. Pencong kiri sebelah kanan lebih tinggi. Dan kita ada bentuk-bentuk lain ni yang saya tak tunjuk hari itulah. Kita ada bentuk U. Ini bentuk U. Bentuk J, tengok apa beza dengan pencong ni. Bentuk J dia semua naik. Yang kalau pencong kiri dia ada turun. Kanan pun dia ada yang turun. Sebelah yang tinggi tu ada yang ke bawah. Yang ni semua tinggi. Okey, kita ada bentuk J songsang. Dia terbaliklah daripada yang ni. Dia turun. Semakin turun. Dan satu lagi kita ada bentuk V mod ni. V mod ni kita ada naik turun lah. Okey, jadi ini graf tadi kita. So ini adalah bentuk apakah ini? Apakah bentuk taburan ni? B mod. V mod. Okey, sebab dia naik turun kan. Naik turun. So dia adalah V mod. Okey, jadi jawapan yang pertama dia adalah bentuk V mod. Okey, so sekarang seterusnya anggarkan min dan sisihan piawai. Okey, nak cari min dan sisihan piawai, kita kena cari selang kelas, kena cari kekerapan dan juga semua ni lah. Okey, ini kita kena kira sama-sama. So macam mana nak isi maklumat yang kita ada kalau histogram yang ni dia bagi ni adalah titik tengah. Sebab dia letak tengah-tengah kan. So ini adalah titik tengah. So kita boleh tulis siap-siap titik tengah kat sini. 2, 5, 8, 11, 14. Kekerapan pun kita boleh tulis siap-siap. Kalau yang 2 ni kekerapan dia adalah 5 kan. Kalau ini berapa? 3. Kalau yang 8 ni dia adalah 7. Kalau 11 9. Kalau 14 dia adalah 2. Okey. So kita dah dapat dah 2 ni daripada graf. Senang nak cari. Sebab yang kalau histogram sini adalah kekerapan bukan kekerapan longgokan. So kita boleh ambil direct daripada graf. Tak payah tolak-tolak. Okey, so sekarang yang lain-lain tu kita kena kira. Kena carilah. So selang kelas ini. Kalau titik tengah dia 2, berapakah selang kelas dia? So kita nak tahu saiz kelas dia berapa, tolakkan titik tengah ni. So 5 tolak 2, 3. 8 tolak 5, 3. Semua 3. Jadi saiz dia 3. Jadi berapakah selang kelas dekat sini supaya kita dapat 3 je saiz kelas dia, titik tengah dia 2. Berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Okey, 1 tambah 3 jadi 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi yang ni seterusnya kita dapatlah berapa pula? Lepas 3 mesti 4. 4 sampai 6. 4, 5, 6. 6. Okey, tambah Cikgu. 6, 10 ya. Macam mana nak tahu selang kelas tu?
Tahu selang kelas? Okay, so kita kena tahu saiz dia dulu. Okay, daripada titik tengah ni kita boleh cari saiz dia. So 5 tolak 2, 3 kan. 8 tolak 5, 3. 11 tolak 8, 3. 14 tolak 11, 3. Maksudnya saiz dia mesti 3. So apakah saiz selang kelas supaya titik tengah dia 2? Apa dia punya selang kelas supaya 2? So kalau 2, maksudnya 1 hingga 3 lah. 1, 2, 3. Ada 3 je saiz dia. 1 tambah 3 jadi 4. 4 bagi 2 dapat 2. So betul lah. Jadi yang seterusnya 3 lagi saiz kelas dia. Selepas 3, 4. 4, 5, 6. 4 tambah 6, 10. 10 bagi 2, 5. So betul lah 4 hingga 6. Jadi yang seterusnya adalah lepas 6 masih 7 kan? 7 hingga berapa? 9. 7, 8, 9. So 9. 7 tambah 9, 16. 16 bagi 2 dapat 8. Kemudian seterusnya berapa? 10 dengan 12. 10 hingga 12. 12. Okey, 10 tambah 12, 22. 22 bagi 2 dapat 11. Yang last sekali? 13, 15. 13 hingga 15. Okey, 13 tambah 15 dapat 28. 28 bagi 2 dapat 14. Okey, jadi selang kelas kita dah dapat. Boleh? Mula-mula nak buat selang kelas, kita kena tahu saiz dia dulu berapa. Lepas tu baru kita boleh agak-agak dia punya kelas tu start dengan berapa daripada titik tengah tu lah. Okay, so sekarang kita boleh cari frekuensi dia berapa. Jumlah frekuensi dia adalah berapa dapat? Ini 10, 8, 15, 27, 29 ke? Bukan, berapa? 26. 26. Okay, so sekarang kita cari dia punya fx. Darabkan 2 ni, 5 darab 2, 10. 3 darab 5, 15. 7 kali 8 berapa? 56. 56. 9 kali 11, 99. 99. 2 kali 14, 28. 28. Okay, jadi jumlah fx dia berapa? 208. 208. Okay, sekarang kita cari x kuasa 2 pula. So 2 kuasa 2 jadi 4. 4. 5 kuasa 2, 25. 25. 8 kuasa 2, 64. 64. 11 kuasa 2, 121. 121. 14 kuasa 2, 196. 196. Okey, kita darab sebelah sini pula. 2 kali 4, ini senang, 8. 5 kali 25 berapa? Salah. 3 kali, saya salah. Bukan 8. Berapa kat sini? 5 darab dengan 4. Jadi 20. 3 darab 25. Jadi berapa? 75. 75. 7 darab 64. 392. Betul ke? 448. 448. 9 darab 121. 108. 1089. Okay, last kali 2 darabkan dengan 196. 392. 392. Okey, carikan berapakah jumlah EFX kuasa 2? 2024. 2024. Okey, dia suruh cari apa? Min dan juga sisihan piawai. Jadi min dia berapa? Sisihan piawai ni yang ada punca kuasa 2. Sisihan piawai dia berapa? Okey, berapakah min?
8. 8. Tepat-tepat 8. Okay. Jadi sesian piawai dia dua berapa tadi? 20. Ini kosong 2024 dah aku salah tadi. Berapa dapat? Dah dapat 3.72. 3.72. Okay, betul. Itu jawapan. Ya. Okay, so selesai. Okay, ada apa pertanyaan? Okay, tak ada, kita pergi soalan objektif. Latihan pembuka objektif je. Kita satu je kita buat. Ada 5 soalan je. Dah ni Sudah? Awak tengok muka surat 184. Okay. Kita hanya buat kertas satu sahaja, kertas dua tak apa, boleh buat sendiri, tak faham boleh tanya saya lah. Okay, nyatakan saiz selang kelas antara 66 hingga 87. Macam mana nak cari saiz selang kelas? Okay, sama ada kita guna titik tengah ataupun kita guna had atas sahaja, tolakkan had atas ataupun had bawah. Jadi berapakah? 87 tolak 66. 87 tolak 66 salah. Sebab ini had bawah, yang ini had atas. Dia kena guna had bawah dengan had bawah atau had atas dengan had atas. Ataupun titik tengah dengan titik tengah. Jadi kalau ini kelasnya 66 hingga 87, kelas seterusnya mesti 88 kan? Jadi kita guna yang bawah dengan bawah ni. Tolakkan saiz dia 88 tolak 66. So awak akan dapat jawapan dia 22. So jawapannya C. Ingat jangan tolak had atas dengan had bawah. Tak boleh. Saiz selang kelas mesti had bawah kelas selepas dengan had bawah kelas sebelum ataupun had atas selepas dengan had atas sebelum. Okay, dia tak boleh atas bawah. Ataupun titik tengah kelas ini dengan titik tengah kelas yang ini. Okay, mana-mana boleh. Okay, tengok yang ini pula nombor 2 yang ini. Jadi di bawah menunjukkan jadual kekerapan. Cari nilai Q tambah Y tolak Z. Okey. Selang kelas dia bagi 3.4 dengan 4.3. So had bawah dia berapa? Ini kelas dia. So had bawah ini apa? Kita isi dulu maklumat dia. Apakah had bawah untuk kelas ni? 3.3. Had bawah. Had bawah. Kita isi dulu maklumat ni. Had bawah yang ni lah kan? Ini had bawah. Yang ini had atas. Jadi had bawah yang ni 3.4. Yang ini 4.4. Had atas dia pula? Yang ini berapa had atas dia? 4.3. 4.3. Yang ini 5.3. Sempadan bawah? Sepadan bawah ini berapa? Okay, saya dah kata kalau ada satu titik perpuluhan, tambah je lagi 0.05. Tolak. Bawah 3.4 tolakkan dengan 0.05. So awak akan dapat berapa? 3.35. Okay, 3.35. Yang ini pula akan jadi 4.35. Sepada atas kita tambah 0.05 sebab dia satu titik perpuluhan. Jadi dia akan jadi 4.35. Yang ini akan jadi sepada atas dia 5.35. Saiz kelas. Okey, saiz kelas dia pula berapa? Berapa saiz dia? Saiz dia macam ni lah kita nak kira. Kita kira dia punya kalau had bawah dengan had bawah kelas yang ini. Yang ini tolak yang ini.
So awak akan dapat 4.4 tolak 3.4 ataupun 5.3 tolak 4.3. So jawapannya adalah 1. 1.0. So ini pun samalah, saiz mesti sama. So sekarang kita boleh cari nilai Q tambah Y tolak Z. Berapakah? Q 3.4 tambah Y 4.35 tolakkan dengan Z. Z ialah 1.0. So berapakah jawapan dia? Tak ada jawapan ke? Tambah Y, Q tambah Y tolak Z. Q 3.4. Y 4.35. Z 1. 3.4 tambah 4.35. Tak ada jawapan dia. Jawapan dia awak dapat berapa? 6.75. Saya pun dapat 6.75. Okay, 0.1 kan, 5 point, bukan 0.1 kan. 4.4 tolak 3.4. Itu dah 1. So tak ada jawapan. So jawapan dia adalah berapa tadi? 75. 6.75. So tiada jawapan. Jawapan kat sini salah. Betul kan? Had bawah 3.4. Sempadan bawah 4.35. Z 1.0. Okay, so tak ada jawapan, tak apa. Abaikan. Okay, nombor 3. Median bagi data ialah, okay, mana satu median kat sini? Kat tengah. Ini tengah-tengah kan. So ini apa? Kalau ini adalah, ini apa? Lima ni apa? Tak tahu. Yang ini nilai min. Yang ini apa? Kuartil pertama. Kuartil pertama. So yang ini kuartil kedua. Ini Kuartil ketiga. kuartil 3 dan yang ini Nilai maksimum. nilai max. Okey, jadi kuartil kedua ni adalah median. So mediannya adalah 25. Okey, so senang aja. Okey, seterusnya ada lagi 2 soalan. Okey, soalan nombor 4. Okey, rajah berikut menunjukkan umur bagi sekumpulan orang. Cari median. Okey, sekarang dia bagi OGIF. Kita nak cari median, macam mana kita nak cari? Macam mana nak cari median? Median adalah kuartil yang ke berapa? Kedua. Kedua. So kuartil kedua, jadi kita kena kira 1/2 daripada bilangan data berapa? Berapakah bilangan data? Okey, bilangan data kita tengok yang paling tinggi ini. So jumlahnya adalah 40.5. 30. 30. So 30, jadi tempat dia adalah yang ke-15. So 15 kalau kat sini adalah dekat sini. Awak ambil pembaris. Okey, dapatlah titik ni. So bacalah ini berapa. So senang ini direct kat sini. So apakah jawapan dia? Median? B. B, 25.5. Okey, last sekali, soalan last.
Jadual bawah menunjukkan masa dalam minit yang digunakan oleh 35 orang murid untuk menjawab satu soalan matematik. Hitung min masa dalam minit digunakan oleh seorang murid. Okay, nak cari min macam mana? Cari min ini kan, EFX bahagi dengan EF. Jadi kita kena cari F dah ada. Ini adalah F. Kita kena cari titik tengah je, tambah X kat sini, titik tengah. Okay, tak perlu cari Fx ataupun Fx kuasa 2 tu tak perlu sebab dia nak min sahaja. Okay, min kita perlukan data ini. Jadi kita tambah X sahaja kolom kat tepi ni. Titik tengah. So apakah titik tengah ini? Berapakah titik tengah kat sini? Lima. 5. Yang ini? 10. 10. Bawah ni? 11. Okey, dah nampak pattern dah 15. Jadi yang ni akan jadi 20. 20. Ini akan jadi 25. Okey, jadi EFX berapa? Berapa tambah semua ni? RM75. 75. Okey, jumlah kekerapan dah ada kat sini dia bagi. Okey, 35. So, kita pelajari min. Min sama dengan 75 bahagi 35. So, berapakah jawapan dia? Kenapa jawapan macam tak ada je? Min ialah EFX bahagi dengan jumlah kekerapan. 8, 16, 35. 5, 10, 20, 30, 50, 75. Tak betul. Okey, berapa jawapan dia awak dapat? RM2.14. 2.14. Okey, so selesai. Ini jawapan dia. Tapi jawapan tak ada kat sini. Okey, so tak apa, kita abaikan. Mungkin dikira min ke, dikira piawai ke. Okay, tak apa. So jawapannya 2.14. Tak ada jawapan juga kat situ. Okey, banyak ralat lah buku ni. Okey, so kita habislah untuk hari ni. Bab 7 habis. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Bab 7 sebelum kita bersurai. Minggu depan kita masuk pemodelan matematik lah, bab terakhir. Okay, sebelum saya lupa, 24 bulan 9 ni akan ada apa ni, teknik bengkel teknik menjawab soalan SPM matematik lah. Nanti saya bagi detail dia. Okay, 24 hari bulan 9. Lambat lagi lah. Okay, cuma nak beritahu kita akan ada bengkel teknik menjawab soalan matematik. Okay, dari seorang guru cemerlang lah, guru cemerlang matematik. Bukan cikgu sekolah kita, cikgu sekolah lain. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada cikgu.